Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5 pada hari ini, kita akan sambung lagi dalam tajuk proses penghasilan algoritma. Kita akan lihat 3 langkah proses penghasilan algoritma. Kita lihat langkah yang pertama. Menjana idea dalam sudukod atau carta alih berdasarkan situasi. Okey, langkah pertama ini kita telah buat pada kelas yang lepas. Kalau awak lupa, awak boleh lihat video cikgu yang sebelum ni. Okey, sekarang kita akan lihat langkah yang kedua. Menilai sudukod atau carta alir yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Okey, setelah awak menjana idea berdasarkan situasi, maknanya awak dah tahulah bagaimana turutan penghasilan sudukod dan carta alir. Awak akan diberi situasi untuk mengesan ralat pada sudukod atau carta alir. Yang ni kita akan buat sekejap lagi. Kemudian langkah yang ketiga, membuat pembentangan. Setelah awak mengesan ralat pada sudukod atau carta alir, awak akan membina semula sudukod dan carta alir yang baru. Okey, kemudian sudukod dan carta alir yang baru itulah yang akan awak buat pembentangan. Sekarang kita akan lihat apa itu ralat. Okey. Ralat merujuk kesilapan pada algoritma atau pengaturcaraan yang menyebabkan output salah dihasilkan. Ralat boleh dikesan dengan melihat output berdasarkan situasi dan dibandingkan dengan carta alir yang dibina. Semakan ralat perlu dibuat untuk mengesan kesalahan dan membaikinya. Okey, langkah-langkah ni kita akan buat sebentar lagi. Okey, setelah awak mengetahui maksud ralat, apa itu ralat? Sekarang cikgu akan terangkan langkah-langkah menyimak ralat menggunakan teknik langkah demi langkah. Okey, langkah yang pertama, gunakan pensel semasa menyimak. Awak kena rajin tengok carta alir atau sudukod yang diberi dengan situasi. Kita kena simak guna pensel. Okey, yang kedua, padankan dan tandakan right pada setiap baris sudukod dengan carta alir yang dibina. Awak dah simak dengan pensel, awak tandakan right kat tepi dia tu. Okey. Langkah yang ketiga, pastikan arah anak panah aktiviti adalah tepat. Sebelum ni cikgu dah beritahu, carta alir tidak dinamakan carta alir jika anak panah tidak menyentuh kotak proses ataupun output input. Kena pastikan anak panah tu betul-betul menyentuh proses-proses yang ada dalam carta alir. Langkah yang terakhir, baiki ralat yang dikesan. Okey, sekarang kita akan lihat situasi yang pertama. Situasi yang pertama. Ada anak dan ayah. Ayah, mengapakah ada tanah keluar selepas saya siram air di dalam pasu ini? Tanya anaknya. Adakah kamu tutup lubang di bawah pasu sebelum memasukkan tanah? Jika lubang pasu tidak ditutup dengan batu atau sebarang objek, tanah akan keluar semasa kamu menyiramnya. Penerangan daripada ayahnya. Awak lihat soalan anak dia. Anaknya siram air dalam pasu. Air keluar kat bawah. Dia pun pelik lah kan, kenapa? Dia tanya dengan ayah dia, kenapa? Ayah dia beritahu sebelum kita menanam pokok, pasu yang kosong tu kita perlu letak tutupkan lubang saliran
pasu tu kan dengan batu atau sebarang objek. Kemudian baru boleh tanam pokok dan siram. Air tak keluar lah lepas tu. Okey, situasinya kita dah tahu. Sekarang kita akan lihat sudukut dan carta alir yang diberi. Yang ni kita nak kesan ralat lah pada sudukut dan carta alir ni. Lihat dulu Mula, sediakan alatan dan bahan, sediakan medium penanaman, masukkan medium penanaman ke dalam pasu, masukkan anak pokok ke dalam pasu, masukkan medium. Jika belum penuh, maka tambahkan medium lagi. Jika padatkan medium, siramkan sedikit air, letakkannya di tempat teduh, tamat. Itu sudukut. Sekarang kita lihat carta alir yang diberi. Mula, sediakan alatan dan bahan. Samalah seperti sudukut tu ya. Sediakan medium penanaman. Masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Masukkan anak pokok ke dalam pasu. Masukkan medium. Sudah penuh? Tidak, tambahkan medium. Ya, kalau dah penuh, padatkan medium. Siramkan sedikit air, letakkannya di tempat teduh. Tamat. Ini sudukut dan carta alir yang diberi. Sekarang kita akan bandingkan sudukut dengan situasi tadi. Kita lihat ini merupakan situasi yang kita lihat tadi. Sekarang ni kita akan bandingkan situasi ini dengan sudukut yang diberi. Okey, lihat. Okey, apa yang awak boleh kenal pasti ralat pada sudukut berdasarkan situasi? Nampak tak? Okey, awak lihat di kawasan ni. Sediakan medium penanaman, masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Tadi anak dia dah tanya kenapa air keluar. Ayahnya terangkan sebelum tanam pokok kena tutupkan lubang pada pasu dengan batu atau sebarang objek. Tapi kat sudukut ni tak ada. Kat bahagian sini sepatutnya ralatnya. Sekarang kita lihat sudukut yang kita dah baiki. Mula, sediakan alatan dan bahan. Sediakan medium penanaman. Yang ni letakkan batu pada lubang pasu. Masukkan medium penanaman ke dalam pasu, masukkan anak pokok ke dalam pasu, masukkan medium. Jika belum penuh, maka tambahkan medium lagi. Tamat jika padatkan medium, siramkan sedikit air, letakkannya di tempat teduh, tamat. Ini yang kita dah baiki sudukut tadi berdasarkan situasi yang ni. Letakkan batu pada lubang pasu sebelum kita masukkan medium penanaman. Okey, sekarang kita nak bandingkan sudukut yang kita dah betulkan tadi dengan carta alir. Kita akan bandingkan sudukut yang telah kita betulkan tadi dengan carta alir yang diberi. Okey, kita akan menggunakan teknik langkah demi langkah. Kita nak tandakan right. Ada sudukut dan carta alir. Kita nak lihat kesalahan pada carta alir tu kat bahagian mana. Okey, kita mulakan. Mula. Sediakan alatan dan bahan. Sama. Sediakan medium penanaman. Okey. Masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Ada juga. Masukkan anak pokok ke dalam pasu. Okey, masukkan medium. Jika belum penuh, maka tambahkan medium lagi. Tamat jika padatkan medium, siramkan sedikit air, letakkannya di tempat teduh. Tamat. Sekarang ni pada serta alir semua telah ditanda. Tapi pada sudukut ada yang tak tanda lagi. Yang ni letakkan batu pada lubang pasu. Yang kita dah perbetulkan tadilah sudukut berdasarkan situasi yang diberi. Okay, sekarang kita akan betulkan carta alir mengikut sudukut yang telah kita baiki.
Sediakan alatan dan bahan. Sediakan medium penanaman. Kat sinilah kita letakkan batu pada lubang pasu. Masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Masukkan anak pokok ke dalam pasu. Masukkan medium. Sudah penuh? Tidak. Tambahkan medium. Ya. Padatkan medium. Siramkan sedikit air. Letakkannya di tempat teduh dan tamat. Lengkaplah sudah. Yang ni tadi kita betulkan. Letakkan batu pada lubang pasu. Sekarang ni latihan untuk awak. Rujuk buku teks RBT muka surat 48. Kita lihat situasi yang diberi. Ini Jonis. Jonis ni nak beli air. Kemudian sebelum masa dia nak masukkan duit tu, dia ternampak ada lebihan duit pada tempat baki duit. Duit shilling siapa yang tertinggal ni? Okey, sekarang kita akan lihat carta alir yang diberi. Carta alir ni adalah untuk orang yang membeli air pada mesin air tu sebelum Jonis. Okey, kita lihat carta alirnya. Mula. Masukkan duit. Belum cukup. Kalau belum cukup, tambahkan duit lagi. Okey, bila dah cukup, pilih makanan yang dikendaki, makanan atau minuman lah. Okey. Ambil makanan. Tamat. Apa tugasan awak? Kita lihat. Tugasannya, carta alir menunjukkan proses membeli makanan di dalam mesin yang dibuat oleh murid sebelum Jonis. Terdapat duit yang tertinggal. Apakah langkah yang tertinggal pada carta alir di atas? Baiki ralat dalam carta alir serta bina sudukut berdasarkan carta alir yang dibaiki. Itu tugasan awak hari ni. Kena lihat kat mana awak nak masukkan berkaitan dengan baki duit shilling tu. Apa yang perlu dilakukan oleh murid sebelum Jonis tu untuk ambil baki duit shilling ni. Kat belah mana? Kat atas ke? Kat tengah ke? Kat bawah? Kemudian bila awak dah betulkan semula, dah tambahkan berkaitan dengan duit yang tertinggal tu, kamu perlu lukis semula carta alir yang betul dan buat sudukut berdasarkan carta alir yang telah kamu baiki itu. Okey. Bila dah siap, kamu hantarkan kepada guru kamu dan kita akan bincangkannya pada kelas yang akan datang. Okey, jelas? Sekian saja kelas kita pada hari ini. Jika video cikgu ini memberi manfaat untuk awak dalam menyelesaikan tugasan awak, jangan lupa subscribe channel Cikgu Hasya. Okey, selamat menyiapkan tugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.